Orienteering ialah aktiviti pandu arah untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat berpandukan kompas dan titik kawalan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu atau secara kumpulan. Orienteering menggabungkan kemahiran membaca kompas, membaca peta, mencari bearing dan mengesan titik kawalan. Orienteering juga bermaksud peta, hutan dan adventure. Sukan ini boleh diibaratkan gabungan antara sukan merentas desa, pandu arah dan mencari harta karun. Orienteering mula diperkenalkan di Sweden pada tahun 1918 di kalangan tentera dan kemudiannya Major Ernst Kilander memperkenalkan sukan orienteering kepada orang awam dengan mengubah suainya menjadi sukan yang lebih kompetitif. Orienteering mula diperkenalkan di Malaysia dengan tertubuhnya Persatuan Orienteering Pulau Pinang pada tahun 1983. Kemudiannya pada tahun 1986, Persatuan Orienteering Selangor dan Wilayah Persekutuan WOA ditubuhkan. Pada tahun 1988, WOA buat julung kalinya telah berjaya mengadakan kejohanan Orienteering Terbuka Malaysia pada tahun 1988. Antara objektif orienteering adalah meningkatkan kecergasan fizikal. Aktiviti ini membantu menguatkan kaki, sistem degupan jantung dan meningkatkan stamina serta ketahanan. Meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan. Orienteering merupakan satu aktiviti menyelesaikan masalah navigasi ketika berlari. Bukan sahaja anda perlu berlari, malah anda perlu untuk berfikir untuk menentukan laluan yang terbaik dan mencari kedudukan titik kawalan. Memberi cabaran dan keseronokan. Jika anda inginkan satu aktiviti yang mencabar tetapi mudah untuk disertai, orienteering adalah jawapannya. Anda akan melalui pelbagai cabaran seperti pendakian cerun yang curam lagi licin atau terpaksa meredah hutan atau merentasi kawasan-kawasan berbahaya. Ini adalah cabaran, namun setiap kali anda tiba di titik kawalan dan menemui penanda kawalan, satu kepuasan dan keseronokan sudah tentu akan timbul di dalam diri anda. Lebih menyenangkan lagi, jika anda berjaya menemui kesemua penanda-penanda kawalan setelah mengharungi cabaran-cabaran ini sepanjang laluan. Membina keyakinan diri dan sikap positif. Anda perlu membaca peta, menggunakan kompas dan menentukan laluan yang terbaik. Suatu sikap positif yang dapat dibina melalui penyertaan acara orienteering dan ini akan membuatkan anda lebih meyakinkan diri untuk menghadapi apa jua cabaran dan masalah. Akhirnya, meningkatkan kemahiran membaca peta dan kompas. Orienteering memerlukan anda membaca peta dengan baik dan dibantu oleh kompas bagi memudahkan anda mencari titik kawalan. Ini secara tidak langsung membantu anda meningkatkan kemahiran membaca peta dan kompas setiap kali anda menyertai orienteering. Kemahiran ini turut berguna kepada anda untuk mencari jalan atau tempat atau menyesuaikan diri apabila tiba di suatu tempat yang baru. Kemahiran membaca peta juga turut memudahkan anda menyertai aktiviti seperti berkemah, mengembara dan mendaki kerana aktiviti-aktiviti seperti ini turut memerlukan penggunaan peta dan kompas. Terdapat beberapa jenis orienteering. Antaranya yang pertama ialah orienteering merentas desa atau juga dipanggil sebagai cross country orienteering. Bila pada umumnya apabila kita sebut tentang orienteering, ia akan merujuk kepada orienteering jenis ini, iaitu orienteering merentas desa atau juga dikenali sebagai acara klasik. So dalam acara ini peserta adalah dimestikan untuk melawat ke semua titik-titik kawalan menurut aturan yang telah ditetapkan. Sekiranya peserta tidak melawat salah satu titik kawalan tersebut, penyertaannya akan dikira terbatal. Seterusnya pula ialah orienteering bermarkah ataupun dipanggil sebagai score orienteering, di mana dalam acara orienteering bermarkah ini terdapat banyak titik-titik kawalan yang disediakan, di mana setiap titik kawalan akan mempunyai mata yang tertentu bergantung kepada jarak dan kesukaran teknikalnya. Seterusnya pula ialah orienteering jalan raya ataupun dipanggil sebagai street orienteering. Walaupun dikenali sebagai orienteering jalan raya, tetapi ianya tidaklah dilakukan di jalan raya yang sibuk, tetapi sebaliknya ianya selalunya dilakukan di kawasan perumahan. Seterusnya pula ialah orienteering bukit ataupun mountain orienteering, di mana orienteering ini akan dijalankan di kawasan yang berbukit-bukit di samping jarak yang agak jauh. Terdapat juga di mana acara ini dijalankan melebihi dengan lebih daripada satu hari dan dalam keadaan peserta ini perlu membawa bersama peralatan-peralatan untuk bermalam. Dan yang akhir sekali ialah orienteering berganti-ganti ataupun relay orienteering, di mana acara ini akan dijalankan dengan penyertaan secara berpasukan, di mana peserta sebanyak 3 ataupun 4 orang. Setiap ahli pasukan ini akan menamatkan landasan beliau sebelum digantikan oleh rakan pasukan di satu tempat pergantian yang telah ditetapkan.
Setiap peserta di dalam satu pasukan akan melalui landasan yang berbeza. Baiklah, seterusnya pula ialah peralatan untuk orientering. Yang pertama ialah kompas, dan yang kedua adalah penanda kawalan, dan yang ketiga adalah kad kawalan, dan akhir sekali ialah peta utama. Apakah itu bearing? Bearing ialah pengukuran arah atau sudut untuk melakukan pergerakan. Arah yang diukur menggunakan sudut kompas dalam unit darjah dan ditulis dalam bentuk 3 digit dari 000 darjah hingga 360 darjah. Kompas mempunyai 4 arah mata angin yang utama, iaitu utara, timur, selatan dan barat. Dari 4 arah mata angin yang utama tadi, kita boleh pecahkan kepada 8 arah mata angin yang kedua, iaitu di antara utara dan timur, kita gelarnya sebagai timur laut. Daripada timur ke selatan, kita gelarnya tenggara. Daripada selatan ke barat, kita gelarnya barat daya. Daripada barat ke utara, kita gelarnya barat laut. Dari 8 arah mata angin tadi, kita berpecahkan kepada 16 arah mata angin yang ketiga, iaitu di antara utara dan timur laut, kita gelarnya utara timur laut. Di antara timur laut dan timur, kita gelarnya timur laut. Di antara timur dan tenggara, kita gelarnya timur tenggara. Di antara tenggara dan selatan, kita gelarnya sebagai selatan tenggara. Di antara selatan dan barat daya, kita gelarnya selatan barat daya. Di antara barat daya dan barat, kita gelarnya sebagai barat barat daya. Di antara barat dan barat laut, kita gelarnya sebagai barat barat laut. Di antara barat laut dan utara, kita gelarnya sebagai utara barat laut. Konsep asas bearing. Bearing dibaca dari utara. Bearing dibaca mengikut arah jam. Bearing ditulis dalam 3 digit. Contohnya, seperti sudut kompas yang ditunjukkan 90 darjah. So, bacaannya ialah 090 darjah. Dan peringatan, apabila tiada utara, tiadalah bearing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kompas. Okey, yang pertama sekali adalah kompas orientering ataupun juga dikenali sebagai kompas jalur yang biasanya kita gunakan untuk aktiviti di darat. Seterusnya adalah kompas digital. Okey, kompas digital ni mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan kompas tradisional. Yang biasanya kompas ini sering digunakan oleh para pendaki. Seterusnya adalah kompas tentera. Okey, kompas tentera ni mempunyai fungsi yang khas hanya untuk tentera ketika mereka dalam peperangan ataupun dalam keadaan yang darurat. Seterusnya adalah kompas GPS ataupun nama panjangnya Global Positioning System yang menentukan suatu tempat dengan menggunakan signal satelit. Yang kelima adalah kompas marine. Kompas marine ini sering digunakan untuk aktiviti pelayaran dan akhir sekali adalah kompas kiblat untuk kita mencari kiblat. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang bergerak dengan menggunakan kompas. Okey, dalam video ni lelaki dia nak pergi ke vending machine. So, langkah yang pertama adalah kita perlu menghadap ke arah ke destinasi yang kita hendak pergi. Gerak sekali dengan satu badan lah, bukan kompas saja. Okey, langkah seterusnya adalah masukkan jarum magnetik ke dalam penunjuk orientering. Okey, bila dah masuk ke penunjuk jarum magnetik tu, okey, bacaan dia adalah sekarang 240 darjah. Macam mana saya nampak? Saya pun tak tahu. Okey. Sekarang lelaki ni dia nak pergi ke arah destinasi yang kita hendak pergi. Okey. Tiba di lokasi pula, masukkan balik semula jarum magnetik tu ke dalam penunjuk orientering. Okey. Dan bacaannya adalah 240 darjah. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Langkah keselamatan. Pertama, memakai pakaian yang sesuai untuk aktiviti. Contohnya, kasut sukan dan juga seluar track. Kedua, memahami peta dan arahan yang diberikan sebelum memulakan perjalanan. Ketiga, memeriksa peralatan sebelum memulakan perjalanan. Keempat, berjalan di dalam kumpulan agar tidak tercicir. Kelima,
Berjalan dalam kelajuan sederhana dan setiap dan kerap membuat sepeta agar tidak sesat.